sebanyak 1,014 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam Ops Samseng Jalanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Sejumlah 360 kenderaan disita menerusi Ops Samseng Jalanan di Lebuh Ismail Sultan Iskandar Puteri, Johor Bahru. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah, Superintenden Ibrahim Maksum, ia melibatkan 339 motosikal dan 21 kereta. Jelas beliau dalam kenyataan hari ini, polis turut menahan dua lelaki tempatan kerana menunggang motosikal secara melulu. Dua suspek berusia 18 dan 20 tahun itu ditahan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam masa sama, sebanyak 1,014 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam Ops Samseng Jalanan. Sementara itu, beliau turut maklumkan operasi berkenaan akan dipertingkatkan bagi membendung kegiatan Samseng Jalanan daripada berluasa. Dalam pada itu, sejumlah 21 motosikal disita dalam Ops Samseng Jalanan sekitar Bayan Lepas dan Bayan Baru, Pulau Pinang. Kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya memaklumkan tindakan sitaan dilakukan mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi itu, 54 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan. Operasi juga bertujuan memastikan penunggang sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan motosikal mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Operasi turut tertumpu di lokasi menjadi tumpuan aksi berbahaya dan lumba haram serta mengesan pemandu mabuk, mencegah kejadian kes kecurian kenderaan, ragut, pecah rumah dan lain-lain jenayah. Di Kelantan, Kastam menahan seorang pemandu lori bersama rokok putih seluduk bernilai 1.18 juta ringgit termasuk cukai di Kota Baru pada 24 Oktober lepas. Menurut Pengarah Kastam Kelantan, Wan Jamal Abdul Salam Wan Long, warga tempatan itu ditahan selepas pasukan anggota cawangan penguatkuasaan Pengkalan Kubu mengekorinya sejauh 10 km. Hasil siasatan mendapati suspek mengambil upah RM550 bagi membawa rokok terbabit dari Kelantan untuk pasaran Lembah Kelang. Rokok berkenaan dipercayai diseludup masuk melalui perairan laut dari negara jiran sebelum dibawa menggunakan lori bonded bagi mengaburi pihak penguatkuasa. Suspek direman 10 hari bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Perkembangan banjir di Selangor dan Perak. Ketika ini sebanyak 9 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di dua negeri tersebut. Di Selangor, 5 PPS dibuka di daerah Sepang berikutan banjir akibat limpahan air Sungai Dengkil susulan hujan berterusan. Menurut Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof, 255 penduduk terjejas banjir melibatkan 67 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai, Kampung Datuk Ahmad Razali, Dewan Orang Ramai, Taman Gemilang dan Dewan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Jenderam Hilir. Dua lagi PPS iaitu Dewan Orang Ramai Dengkil dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dengkil masih dalam proses kemaskini pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sementara itu di Perak, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 220 orang daripada 64 keluarga berbanding 272 orang daripada 75 keluarga pagi tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Perak dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua mereka ditempatkan di 4 PPS di Hilir Perak dan Krian. Masih perkembangan sama, banjir kilat di sebuah pusat beli belah Subang Jaya Selangor petang tadi mulai surut. Menurut kenyataan, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, pihaknya menerima panggilan berhubung banjir tersebut pada pukul 8.39 malam tadi. Kawasan terjejas adalah di bahagian bawah tanah pusat beli belah berkenaan termasuk tempat parkir kenderaan. Banjir tersebut turut menjejaskan sebuah kedai menjual peralatan elektrik di aras yang sama. Seramai 1,000 anggota dan pasukan sokongan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Selangor bersiap sedia. Ia bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana semasa monsun Timur Laut. Pengarah APM Selangor, Ghazali Abdul Rahman berkata sebanyak 13 unit kenderaan pacuan 4 roda, 11 unit ambulan, 42 unit pelbagai jenis bot ringan serta 535 unit jaket keselamatan juga telah diatur gerak. Lebih 2,000 buah kemah C-10 untuk pusat pemindahan banjir juga disediakan.
Dalam keadaan standby boleh dipanggil pergi bila masa, dan bilik gerakan di peringkat daerah-daerah pun peringkat APM sendiri telah diarahkan untuk beroperasi 24 jam. Tambahan aset selain daripada yang ada di peringkat Negeri Selangor, memang kami ada konsep bergerak dalam peringkat Zoom. Maknanya kalau kata ada keperluan tambahan daripada untuk digunakan di peringkat Negeri Selangor, kami akan minta bantuan dari negeri sebelah lah. Contoh macam wilayah Perak, itu peringkat zon tengah. APM turut bersedia dengan pasukan respon bencana sokongan PARAS yang akan dikerah membantu negeri-negeri lain. Belum ada keperluan beku cuti kaki tangan Kementerian Kesihatan ketika ini susulan musim tengkujuh. Bagaimanapun jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, kementerian telah lakukan persediaan dalam pelbagai sudut termasuk penyediaan fasiliti dan ubatan. Setakat ini kita memantau, tapi kita memang memberi alert lah kepada petugas, ya. Kalau misalnya, saya rasa itu memang kebiasaannya kalau kita tengok daripada meteorologi dan sebagainya, jika ada risiko banjir itu tinggi, atau bukan risiko lah, maksudnya akan berlaku banjir, keperluan itu memang kita biasanya akan bekukan lah. Tapi buat setakat ini, sampai hari ini belum lagi. KKM juga bersiap sedia memantau tahap kesihatan di lokasi terlibat banjir, terutama tahap kebersihan penyediaan makanan di pusat pemindahan sementara PPS. Elak stesen minyak jual petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Kementerian Berangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah sentiasa memantau stesen-stesen minyak yang beroperasi di sekitar kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Terbaru, KPDN Kedah membuat pemantauan dan pemeriksaan di 6 stesen minyak di sempadan Durian Burung di Padang Terap dan Bukit Kayu Hitam, Kubang Pasu. Pengarahnya Afendi Rajinikan dalam kenyataan berkata, hasil pemantauan mendapati tiada sebarang aktiviti mencurigakan serta tiada sebarang pelanggaran peraturan berlaku. KPDN Kedah turut mengingatkan pekerja premis agar tidak membenarkan kenderaan bernambur pendaftaran asing mengisi petrol RON 95. Manakala jualan minyak diesel pula terhad kepada 20 liter sahaja. Tegas Effendi, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana usaha untuk menyeleweng atau salah guna minyak bersubsidi. Di Terengganu, APMM menahan 2 bot nelayan asing Vietnam disyaki menceroboh perairan negara menerusi Op Naga Barat. Menurut pengarah Kapten Maritim Khairul Anwar Abdul Majid, 21 kru termasuk tekong ditahan. Manakala hasil tangkapan laut, bekalan diesel dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM3 juta turut dirampas. Semasa rondaan, APMM Terengganu telah mengesan 2 bot yang mencurigakan dipercayai bot nelayan asing Vietnam sedang menangkap hasil laut di perairan Malaysia tanpa kebenaran di kedudukan 155 dan 156 Batu Nautika dari Kuala Terengganu. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-1963. Pihaknya akan terus meningkatkan rondaan dan pemantauan bagi mencegah kegiatan menyalahi undang-undang. Balai Bomba dan Penyelamat Miri akan dibekalkan dengan helikopter baharu selain jentera CFRT bagi mengoptimumkan keupayaan dan peranan bomba di Sarawak. Menurut Ketua Pengarah JBPM, Datuk Abdul Wahab Mayasin, perolehan 150 unit CFRT kini dalam proses tender. Sejumlah jentera CFRT itu nanti akan diserahkan secara berperingkat kepada BBP di seluruh negeri itu. Dan agihan dia akan dibuat setelah kita menerima keseluruhan aset-aset tersebut, dan ia diserahkan secara berperingkat kerana kontrak sehingga tahun 2025. Dan kita juga ada merancang untuk membuat perolehan pesawat helikopter yang sedang diusahakanlah oleh jabatan bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan sekiranya terdapat perolehan-perolehan baru ini, kita akan mengganti pesawat-pesawat sedia ada seperti yang ada di Miri. Lagi dakwaan berkaitan penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah.
Kali ini, satu akaun di platform X dipercayai ada kaitan dengan sebuah parti politik mendakwa bendera Palestin dilarang dikibar semasa sambutan berkenaan. Sebaliknya, ia hanya dapat dikibar pada perlawanan bola sepak yang berlangsung di sebuah negeri ditadbir parti terbabit. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan berkenaan adalah fitnah. Tiada sebarang larangan oleh Kementerian Pendidikan seperti yang dituduh pihak tersebut. SOP dalam bentuk infografik yang dihebah kepada umum juga tidak langsung menyentuh larangan yang didakwa. Pada masa sama, murid dan pelajar sekolah bebas mengibarkan bendera Palestin sepanjang penganjuran Minggu Solidariti di sekolah. Nirmala kemanusiaan adalah asbab utama mengapa KPM mahu tampil dalam melaksanakan Minggu Solidariti ini. Anak-anak, yang berhormat, anak-anak yang didedahkan dengan 1001 emosi memerlukan panduan dan pedoman dalam menavigasi emosi ke arah yang lebih murni. Ini bukan soal siapa yang terpaling Palestin. Ini bukan soal siapa yang tunduk kepada desakan-desakan dangkal yang memilih antara dua kemanusiaan. Ini bukan soal itu. Henti sebar fitnah. Penyebaran maklumat sebegitu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selepas menamatkan lawatan kerja ke Malaysia selama 2 hari, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida dan isteri Yuko Kishida berlepas ke Jepun pada pukul 3 petang tadi dari Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kishida mengadakan lawatan kerja ke Malaysia bermula semalam dan ia merupakan lawatan pertamanya ke Malaysia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Jepun pada Oktober 2021. Pertemuan empat mata antara Kishida dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berlangsung di Kompleks Seri Perdana pagi tadi bagi menilai kemajuan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Terdahulu, Malaysia yakin kerjasama ekonomi dua hala dengan Jepun melibatkan perdagangan dan pelaburan terus kukuh. Ia berdasarkan peningkatan keyakinan pelabur dari negara itu menerusi beberapa pelaburan baru tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara optimis dan mengalu-alukan lebih banyak pelaburan langsung asing FDI dari Jepun. This year, we have commitment of FDI from Japan that exceed 30 billion ringgit, United States $6.33 billion. This is very impressive from companies that is already investing in Malaysia, who without exception made this commitment with the ambassador present that they all had committed themselves to increase and extend and expand their development into Malaysia and of course through MITI. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida di Putrajaya. Sebelum ini, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menjangkakan FDI dari Jepun melebihi 30 bilion ringgit pada tahun ini. Ia didorong oleh sokongan berterusan daripada syarikat Jepun. Isu Palestin-Israel juga diberi penekanan dalam perbincangan dua hala tersebut. Datuk Seri Anwar memuji pendirian tegas Jepun menentang pencerobohan haram rejim Israel ke atas tanah Palestin. Dalam pada itu, Malaysia dan Jepun komited melaksanakan usaha penting menyah karbon dan mencapai aspirasi sifar pelepasan gas rumah hijau GHG lebih besar. The energy transition is given a priority in our discussions, and we are part of the Asia Zero Emissions Community,
And we look forward to this enhancement of collaboration with Japan, because we have had this LNG export via Petronas for decades, and I think this is something that the Prime Minister and his delegation is very keen to do. Isu Palestin-Israel juga diberi penekanan dalam perbincangan dua hala tersebut. Datuk Seri Anwar memuji pendirian tegas Jepun menentang pencerobohan haram rejim Israel ke atas tanah Palestin. For his commitment, number one is against the settlements by Israelis into Palestine, and secondly, for his support so that there is peace in the region and total humanitarian assistance into Gaza, because the bombs into Gaza has exceeded the extent of the damage compared to Hiroshima during World War II. Jepun sebelum ini mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai $65 juta Amerika ke Gaza. Sementara itu, pemeteraian memorandum kerjasama MOC dalam bidang penyiaran, teknologi maklumat dan komunikasi serta pos dan kurier berkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Tokyo. MOC yang dimeterai hari ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Ia juga dilihat sebagai satu langkah kanan dalam meningkatkan hubungan antara kedua-dua negara dalam beberapa aspek, termasuk isu keselamatan cyber, rangkaian 5G serta ekonomi digital. Dalam perbincangan yang telah diadakan, memang kita lihat ada beberapa perkara yang ingin kita teliti yang telah diusahakan di Jepun. Sebagai contoh, penggunaan internet satelit sebagai backhaul untuk telekomunikasi di beberapa lokasi. Di Malaysia kita di peringkat POC, Proof of Concept, tapi di Jepun ia telah dilaksanakan pada skala yang sangat besar. Jadi kita ingin lihat kesesuaian menggunakan teknologi seperti itu untuk dilaksanakan di Malaysia. Kerajaan kekal dengan pendirian bahawa caj tambahan untuk perkhidmatan 5G oleh pengendali rangkaian mudah alih MNO adalah tidak wajar. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, isu tersebut akan cuba diselesaikan dalam tempoh terdekat. Itu antara sebab kenapa kita tegaskan jangan kenakan caj tambahan. Itu adalah pendirian kerajaan dan itu yang menteri telah minta. Kalau perlu saya akan arahkan. Jadi kita kalau boleh kita nak kerjasama daripada rakan-rakan telekomunikasi, penyedia perkhidmatan telekomunikasi, dan kita tunggu sedikit masa untuk mereka selaraskan beberapa perkara. Tapi saya difahamkan ada beberapa telco yang akan buat beberapa pengumuman, tapi saya serahkan kepada mereka untuk umumkan nanti. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan program permekasaan orang kurang upaya OKU celik digital di Ibu Negara hari ini. Penganjuran program jualan rahmah di Sabah, Sarawak dan Labuan akan ditambah bagi 2 bulan terakhir tahun ini. Turut ditambah penawaran bekalan ayam di setiap program tersebut pada harga rahmah dengan potongan harga di antara 10 hingga 30%. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ia strategi intervensi membolehkan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana mendapat akses kepada bekalan jualan ayam pada harga berpatutan. Seterusnya, menangani isu berbangkit berkaitan harga ayam susulan pengumuman penamatan subsidi dan kawalan harga sejak 1 November lalu. Kalau didapati ada unsur-unsur pencatutan dinaikkan terlalu tinggi setelah ditolak, dia dilihat kos operasi, kos pengeluaran dan sebagainya, maka tindakan akan kita ambil. Beliau berkata demikian kepada media pada program jualan rahmah di pekarangan Masjid Jamik Kampung Kebatu, Kebidang, Beaufort.
Konsert KL Big Gig 2023 di Dataran Merdeka berlangsung meriah malam tadi. Penganjuran hasil kerjasama KLFM dengan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur JKKPS DBKL itu juga sebagai tanda penghargaan untuk seluruh pendengar sekaligus membuktikan radio KLFM masih diminati ramai hingga kini. Sebagai simbolik ulang tahun ke-50, persembahan bertenaga barisan artis terkenal tanah air turut diiringi gabungan 50 pemuzik orkestra RTM dan orkestra DBKL diketuai pengarah muzik Luqman Aziz dari RTM, Muhammad Isa Ismail dari DBKL. Ketua Unit JKKPS DBKL Muhammad Fauzi Ahmad berkata, konsert itu juga merupakan acara kemuncak bagi program KL Urban Youth 2023 yang mensasarkan golongan belia untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka yang telah berlangsung sejak semalam. Di mana kita berkolaborasi dengan KLFM menganjurkan KL Big Gig sempena dengan ulang tahun ke-50 KLFM yang disambut pada hari ini. Di dalam program KL Big Gig ini pelbagai artis kita boleh tengok artis daripada hits yang pernah menjuarai carta di KLFM seperti Black, kita ada Azlan Typewriter, kita ada Dayang Nur Faiza dan juga sempena dengan perayaan Deepavali yang akan kita sambut pada minggu hadapan. Juga terdapat satu segmen khas Bollywood di mana ada Dato' DJ Dave dan juga Mahinder Singh bersama dengan artis budaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur membuat beberapa lagu-lagu Bollywood sempena dengan perayaan Deepavali. Turut berlangsung acara memotong kek oleh Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman sebagai tanda simbolik sempena Jubli Emas KLFM yang turut disaksikan pengurus KLFM Nurliza Nordin serta Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi DBKL Ismadi Sakirin. Konsert ini juga berkonsepkan berhibur sambil menderma kepada tabung akaun amanah rakyat Palestin di bawah Kementerian Luar Negeri. Skuad hoki remaja kebangsaan perlu memperbaiki segera beberapa kesilapan dan kelemahan yang ada. Hanya berbaki 4 minggu sebelum menghadapi kejohanan Piala Dunia Remaja JWC di Kuala Lumpur bulan depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal berkata ia berdasarkan prestasi Young Tigers dalam Piala Sultan Johor 2023 yang dilihat kurang memuaskan. Pastinya sekarang ini kita kena menerapkan semangat dan insyaAllah dalam minggu depan mereka akan masuk dalam camp 3 hari di Kuala Selangor tak silap saya, dan mereka akan diberikan sedikit suntikan lah. I think there's a bit of black in fire in them. We need that. Also we need to perbaiki. Tapi saya tidak begitu orang kata khawatir. Saya rasa insyaAllah mereka akan bangkit. Beliau ditemui selepas perlawanan akhir SOJC antara Jerman dan Australia. Young Tigers diyakini bangkit dengan lebih bersemangat memandangkan mereka akan menerima kehadiran pakar pukulan sudut penalti dari Australia, Christopher Cirillo, yang mampu membantu menajamkan lagi pukulan sudut penalti pemain. Sepanjang kempen SOJC, skuad remaja kebangsaan kalah dalam 4 perlawanan dan hanya menewaskan Afrika Selatan 3-2 di peringkat penentuan tempat ke-7 dan ke-8. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akur dengan keputusan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengenai penggunaan sistem kiraan 15 mata di semua kejohanan dan pertandingan. Kiraan mata itu akan mula dilaksana Februari depan. Presiden PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata pihaknya menerimanya dengan hati terbuka namun meminta agar pertimbangan lain dapat diambil dari sudut kiraan mata berkenaan. Susulan itu, PSM mencadangkan servis sepak mula ditukar dari 3 kali bergilir-gilir kepada 2 kali. Datuk Sumali berkata pada masa sama pihaknya menyerahkan segalanya kepada ISTAF untuk memutuskan perkara berkaitan servis berkenaan. September lalu ISTAF mengembalikan sistem kiraan 15 mata berbanding 21 mata dengan alasan berkait durasi permainan. Piala Sultan Nazrin Shah dan Piala Tuanku Zara bakal membuka tirainya esok hingga 11 November. Kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa itu akan berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh.
Presiden Persatuan Hoki Perak Datuk Muhammad Sayuti Abdul Samad berkata kejohanan itu merupakan sebahagian persiapan pasukan kebangsaan bagi menghadapi saingan Piala Asia yang dijadual Mei depan. There's a new cup under his name, Sultan Nazrin Shah, since there is no cup for Sultan. So he has agreed, and then that's why we held. We're going to have tomorrow. We're going to start tomorrow. In fact, this duration of this tournament was reserved for the Sultan Azlan Shah Cup. Apabila kita bertanding dengan pasukan yang lebih tinggi rankingnya daripada kita, jadi kita amat berharap perlawanan yang kita tempuh nanti mempunyai kualiti dan akan memberi pendedahan yang secukup-cukupnya kepada pemain kita. Kejohanan dua tahunan ini menyaksikan penyertaan pasukan Malaysia, Switzerland, Australia, New Zealand, Namibia, Afrika Selatan dan Hong Kong. Penerjun lelaki negara Ui Ziliang menyasarkan untuk beraksi kembali pada Sukan Olimpik Paris 2024 selepas terlepas tiket ke Olimpik Tokyo 2020. Atlet berusia 30 tahun itu berharap mampu kekal konsisten menjelang kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar pada Februari tahun depan yang menawarkan slot ke Olimpik Paris. Sebanyak 18 penerjun terbaik acara 3 meter papan anjal yang akan berentap di separuh akhir dan memperoleh kelayakan secara merit ke temasya tersebut. Top 18. Top 18 ya, masuk semi-final. Ya, itu dia akan terus merit lah. Sinkro dia akan ada 4 tempat lagi, tak silap kan. So dia terpulang dia punya kedudukan tu lah masa final sinkro. Kali terakhir Ziliang beraksi di temasya sukan terbesar dunia itu pada edisi Rio 2016 yang merupakan penampilan pertamanya di Sukan Olimpik. Beralih ke Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Erik ten Hag boleh menarik nafas lega selepas skuad kendaliannya meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Fulham sekaligus mengakhiri badi kekalahan The Red Devils. Dalam aksi di Stadium Craven Cottage, United membariskan kesebelasan utama terbaik termasuk Bruno Fernandes, Anthony dan Rasmus Højlund. Pasukan pelawat tampil garang dengan jaringan seawal minit ke-8 menerusi Scott McTominay. Walaupun jaringan itu dibatalkan pengadil selepas meneliti video bantuan pengadil VAR. Di babak kedua jaringan tunggal, permainan muncul hasil ledakan Kapten United, Bruno Fernandes di penghujung aksi. Keputusan 1-0 kekal hingga whistle penamat. Red Devils sebelum ini terpaksa berputih mata bolos 0-3 ketika bertemu Manchester City minggu lalu dan turut dibenam Newcastle United dengan jaringan sama dalam aksi Piala Liga Inggeris di laman sendiri. United menghuni tangga ke-8 EPL dengan 18 mata manakala Fulham kekal dengan 12 mata. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam. Saya Syed Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.